Ini orang lebih boros berbelanja. Alif ni lebih berjemat-jemat. Kalau dia dapat bantuan, adakah itu adil? Menteri Ekonomi berkata, kerajaan akan berpandukan kepada maklumat yang diisi oleh rakyat dalam sistem padu yang telah diperkenalkan untuk menentukan siapa yang layak untuk menerima subsidi. Ini sebahagian daripada usaha rasionalisasi subsidi oleh kerajaan baru. Dan saya memang tertariklah apabila padu itu diperkenalkan, dilancarkan, ramai yang mengisi, dan saya dapati lebih kurang 40 soalan yang ditanya. Ada yang rasa mudah kalau mereka mempunyai pengetahuan dari segi IT dan mereka mudah untuk menjawab soalan. Tapi bukan semua rakyat jelata mereka boleh menjawab dengan mudah. Sebab dalam sanubari mereka berfikir, siapa yang sebenarnya layak untuk terima subsidi ini, dan bagaimana pula kriteria pemilihan. Dan satu persoalan yang agak menarik ialah ini data peribadi. Kita tahu perlindungan data peribadi di bawah PDPA dalam akta tu nyata dengan jelas, dan siapa-siapa agensi dia tak boleh dedahkan. Saya yakin kerajaan tak akan lakukan ini. Tetapi bagaimana dengan security breach atau pelanggaran keselamatan? Ini satu soalan yang biasa terlintas dalam kepala mereka, sama ada mereka akan rasa was-was untuk mengisi maklumat ini. Kerana kita tahu bahawa apabila hackers yang dikatakan security breach ni dia masuk dalam sistem, pernah berlaku di mana agensi kerajaan portal mereka telah diserang oleh hackers ni. Akhirnya mereka telah menyebabkan kebocoran maklumat kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka ini boleh menyamar sebagai pegawai custom, polis, macam-macam. Sebab itulah dianya telah membawa kepada isu seperti scam yang memang berleluasa. Dan sebab itu ramai akan berasa was-was untuk memberikan maklumat sekiranya tidak ada jaminan tentang perlindungan data peribadi, khususnya dalam konteks pelanggaran keselamatan ataupun security breach. Menteri Ekonomi Rafizi pula berkata, kali ini kita akan berlandaskan kepada konsep disposable income atau pendapatan boleh guna. Apa itu pendapatan boleh guna atau disposable income? Ia merupakan gaji seseorang tolak dengan kos kehidupan. Kalau kita kira setiap bulanan, kita gunakan jumlah besar pendapatan yang diterima, tolak dengan segala kos, termasuklah kos sewa bilik, pengangkutan, bayar ansuran kereta, bil elektrik, telefon dan lain-lain. Dan inilah yang dikatakan apabila ada baki itu dianggap sebagai pendapatan boleh guna, disposable income. Konsep disposable income ni ada masalah tau. Pertama, kos kehidupan antara lokaliti dan berlainan, luar bandar dengan bandar, itu pasti kita faham. Kedua, orang yang berbelanja lebih, dia dikatakan boros berbelanja banding dengan seorang lagi yang lebih berjimat. Tapi dari segi konsep disposable income, seorang itu lebih, seorang itu kurang. Faham tak? Dalam soal ini, mungkin orang yang lebih berjimat, dia ini tak boleh dapat subsidi. Adakah kerajaan akan bagi mereka yang boros berbelanja, dan disebabkan oleh disposable income inilah yang membawa perbezaan ini? Kalau tak percaya atau tak faham lagi, saya akan tunjukkan contoh Alif dengan Ken. Saya nak bertanya Alif dengan Ken, berapa gaji bulanan? RM3,000 sebulan. Sama juga RM3,000 sebulan. Baik, sewa bilik? RM350. RM1,000. Oh, beza. Kenapa? Ada aircon. Kemudian saya nak tanya macam mana dengan ansuran kereta, berapa? RM180. Kereta apa? Saya pakai Myvi, second hand. Oh, kamu? RM650. Honda City. Oh, mewah sikit lah. Saya nak tanya bil telefon macam mana? Saya pakai prepaid RM50 sebulan. Berapa? RM180 post. Oh, ada beza juga. Makan minum? RM200. Sikit sangat. Masak sendiri je. Masak sendiri. Kamu? RM800. Ini memang kaki tapau ni. Sekarang saya nak tanya, selepas gaji tolak dengan kos masing-masing, berapa baki yang dikatakan disposable income? Alif, berapa? Saya gaji lepas tolak kos tinggal RM2,200. RM370. Nampak? Inilah perbezaan. Ini orang
lebih boros berbelanja. Alif ni lebih bercemat-cemat. Kalau dia dapat bantuan, adakah itu adil? Dan kalau dia tak dapat, macam sudah tak kena. Ini contoh saja. Okey, dan kita bicara kemudian, dan terima kasih, ini dua contoh saja untuk melihat perbandingannya dan untuk memahamkan pada rakyat jelata. Sebenarnya kita sering mendengar perkataan disposable income dalam konteks apabila ekonomi gawat dan kerajaan nak merancangkan aktiviti pembelian domestik dan sebagainya. Sebab tu ada suntikan dana membantu rakyat, termasuklah BRIM dan sebagainya. Konsepnya untuk merancangkan ekonomi. Sebab tu kita nak menambah disposable income rakyat bagi macam-macam. Dan kita nak mereka berbelanja. Sebab itulah konsep disposable income ni digunakan dalam konteks apabila kita nak merancangkan ekonomi. Tetapi dalam soal pemberian subsidi, adakah disposable income tu satu konsep yang tepat? Ini persoalannya. Akhir kata, saya memang sokong padu. Tapi dua perkara. Pertama, ialah data peribadi perlu diberi perlindungan dan ianya pasti selamat dan dijamin selamat. Kedua, bagi konsep disposable income jangan pakai. Gunakan T20, M40, B40 ditambah baik dengan lokaliti dan bilangan tanggungan. Itu saja.